Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita bersama lagi dalam Tuk Tuk Baitul Maqdis. So Tuk Tuk what is Tuk Tuk? Nanti kita explain insya-Allah. Jadi Tuk Tuk Baitul Maqdis ni adalah kita nak bersembang-sembang lah, sembang secara santai berkaitan dengan Baitul Maqdis. Sebelum tu saya perkenalkan diri. Saya Hanis, pelajar daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Saya Khalisa, student daripada Universiti Malaysia Sabah. Dan saya Siti Umairah, student daripada UiTM. So kita ada 3 gabungan universiti dan insya-Allah kita akan 3 gabungan idea juga. Okey baik. InsyaAllah. Okey baik, insya-Allah. Jadi kan kita bercakap ataupun kita bercerita pasal Baitul Maqdis ni sendiri. Jadi sebenarnya Baitul Maqdis ni apa? Dan selalunya slogan yang selalu, kalau saya selalu dengar yang macam pembebasan Baitul Maqdis. Apa maksud pembebasan Baitul Maqdis? Suka untuk saya share kan. Tahu tak, sebenarnya ramai yang cuba untuk membebaskan. Ada yang hampir, ada yang cuba untuk membebaskan Baitul Maqdis kan. So siapa yang pernah membebaskan, hampir dan cuba membebaskan Baitul Maqdis ni? Salah seorangnya adalah Umar, Abu Ubaidah, Khalid, Salahuddin. Dan surprisingly-nya mereka semua ni bukanlah orang-orang Palestin. Kan. Dan sejarah Islam, dalam sejarah Islam dia ada 2 pembukaan kan. Pembukaan pertama adalah daripada Umar bin Al-Khattab. Dan pembukaan pertama Muslim ke atas Baitul Maqdis ni adalah pada 16 Hijrah dan pemerintahannya adalah selama 462 tahun. Kan? Dan pembukaan yang keduanya adalah selepas 88 tahun. Penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi ke atas tentera salib. Dan Al-Ayyubi ni pun bukanlah dia seorang sahaja, tapi selepas proses yang dimulakan oleh Imaduddin Zanki dan dituruti oleh Nuruddin Zanki dan akhirnya oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu sendiri. Dan bagaimana pula dengan pembukaan yang ketiga ni kan? Kita menunggu-nunggu siapakah yang akan membuka kan? Dan saya rasa untuk kita sekarang ni kita melihat kepada apa yang kita boleh buat kan. Sebab kan kalau macam kita cakap pasal pembukaan pertama, pembukaan kedua, pembukaan ketiga, pembukaan ataupun pembebasan, the point is kenapa kita nak buat benda tu? Maksudnya kenapa kita nak sangat buat pembukaan Baitul Maqdis? Sebab kalau kita cakap pasal perang lah, perang Israel Palestin, dekat Rohingya pun perang, dekat Urdu pun perang. So across the world, in Muslim world sendiri ada banyak peperangan. Kenapa kita pilih untuk fokuskan Baitul Maqdis ataupun Palestin ni sendiri, dan kenapa kita duduk sekarang ni kita berbincang? Suka untuk saya ingatkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, mafhumnya Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Astagfirullahalazim. Jadinya perkataan ataupun wording barakna haulahu, maksudnya keberkatan yang ada pada kedua-dua tempat ini, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Allah mention clearly, memang Allah sebut pasal Masjid Al-Haram dan juga Masjid Al-Aqsa. Dua tempat ni adalah tempat holy place for Muslim, tempat yang mulia untuk orang Islam. Kenapa? Sebab dia dah mention dalam Al-Quran. Okey. Dan kenapa sekarang kita memang nak betul-betul memperjuangkan, ataupun kenapa kita fokuskan Palestin? Kita kan dah ada Mekah, okey lah, it should be fine. Okey. Sekarang ni saya bagi analogi, ada 2 adik-beradik yang pasangan kembar contohnya, Ali dan Abu. Ali ni dia sakit kanser. Abu ni alhamdulillah dia sihat. Jadi saya sebagai mak Ali dan Abu, ataupun kalian lah, kita sama-sama kita cuba imagine kan, kita Ali dan Abu, kita ada anak Ali dan Abu yang kembar. Ali ni sakit dan Abu ni yang sihat. Kalau kita fokuskan kepada Ali,
Adakah kita maksud kita tak sayang Abu? Tak. Tidak. Kan? Jadinya kita bukanlah tak sayang, tapi kita nak tahu mana prioriti kita yang kita nak letak. Kita confirm lah untuk orang ataupun untuk ahli yang sakit, kita akan bagi masa yang lebih, rawatan yang lebih, sebab kita nak ahli sihat. Abu ni, kita of course kita sayang dua-dua anak kita, so kita nak terbaik, tapi kita fokuskan dulu biar ahli sihat dulu. Konsep untuk sihat, menyihatkan ataupun kita cakap mana sayang lebih apa semua tu, kita letak pada zaman ataupun kita cakap pasal dua masjid agung ni. Nak cakap macam mana Masjidil Haram sekarang, kita senang je nak pergi. Bukanlah senang in term of nak dapat duit apa semua tu. Just macam kalau dia kata kita ada niat nak pergi umrah, kita ada niat nak pergi haji, kita kumpul duit, kita beli tiket, buat pelancongan apa semua-semua, kita dapat pergi. Alhamdulillah, senang. In term of Masjidil Aqsa itu sendiri, kita nak pergi ke sana ataupun macam itu adalah di bawah pemerintahan penjajah. Jadinya nak sampai ke sana sangatlah susah, sebab memang dekat situ pun adalah tanah yang bergolak. Jadi disebabkan itu hak kita, itu yang kita kena perjuangkan, kita kena mempertahankan. Jadinya kita fokus untuk membebaskan, sebab itu milik umat Islam, itu tempat suci kita yang dimention ataupun yang dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 1. First baca surah Al-Isra ayat 1, Allah dah mention dah. Jadi memang kenapa kita nak fokuskan Palestin ini berdasarkan ayat ni. Dan kalau boleh lah, kalau anda kata kita boleh kaji ke, kita boleh sembang-sembang lepas ni pasal surah Al-Isra, insyaAllah we will do lah, insyaAllah. Okey, tadi kita setelah bincangkan berkenaan dengan pembukaan, siapa yang telah membuka masjid Baitul Maqdis pada awalnya, yang pertama dan kedua, dan kenapa kita nak ambil tahu pasal Baitul Maqdis ni sedangkan kita ni berada di Malaysia. Baitul Maqdis tu sangat jauh daripada Malaysia ni. Kenapa kita nak, sedangkan sana berperang, kenapa kita kat sini tak berperang, kita elok saja tanpa ada peperangan. Kita nak ambil tahu pasal isu mereka di sana kan. Itu adalah isu umat Islam, bukan hanya isu pada rakyat di Baitul Maqdis saja. Isu Palestin adalah isu untuk seluruh umat Islam, baik di Malaysia, baik di UK maupun di mana-mana negara, sebab itu adalah isu umat Islam. Seringkali kita difahamkan Masjidil Al-Aqsa adalah yang berkubah, yang berwarna biru dan yang ada kubah. Bila kita tengok peta, mesti kebarangkalian orang akan cakap itu adalah Masjidil Al-Aqsa. Tapi pada hakikatnya, Masjidil Al-Aqsa adalah satu kawasan yang sangat luas, yang mana bagi pendapat saya, di Malaysia sendiri tak ada lagi masjid yang berkeluasan seperti Masjidil Al-Aqsa. Ini kerana Masjidil Al-Aqsa adalah, kita boleh ibaratkanlah keluasan Masjidil Al-Aqsa seperti 35 padang bola. Cuba anda bayangkan bagaimana alangkah 10 padang bola pun kita dah anggap besar. Ini kan pula 35 padang bola sepak. So sangat besar, dan dalamnya juga terdapat 200 bangunan atau pun dikira monumen daripada sejarah-sejarah yang lepas, yang mana ada lagi sehingga kini untuk menjadikan ia adalah sejarah Islam untuk mereka di sana. Jadi nak dikatakan Masjidil Al-Aqsa ni adalah antara masjid yang terbesar, yang mana Masjid Al-Aqsa ni daripada zaman dulu sehingga kini keluasannya adalah sama berbanding dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram pada masa kini semakin lama dibesar dan dibesarkan. Dibesarkan. Dia macam dipenambahbaikkan lah daripada kalau kita cakap pasal Kaabah tu sendiri, bentuk tu. Tapi masjid tu kan dah semakin besar, dah semakin moden, dah boleh buat macam tawaf apa semua tu kan. Kan tetapi Masjidil Al-Aqsa ni keluasan dia sama daripada zaman dahulu sehingga kini, keluasannya sama saja. Tiada penambahan dan pengurangan. Sebab itulah pihak penjajah mahu menawan Baitul Maqdis ni, kerana apabila dia dapat menawan Baitul Maqdis, dia dikira dapat menawan dunia ini sendiri. So kan kalau macam kita cakap yang macam yang awak mention tadi lah, Baitul Maqdis sendiri dia bukanlah satu bangunan ataupun masjid, dia sebenarnya tanah.
Sejujurnya, itu pun salah faham yang saya ada. Holy Land maksudnya tanah yang mulia, which is bukan satu jalan, satu kawasan tanah. Ia adalah satu kawasan tanah yang kita nak mempertahankan untuk umat Islam sebab Baitul Maqdis adalah tanah untuk umat Islam yang mana kita semua kena perjuangkan. Jadi pada perakhiran kami punya podcast ni adalah kita sebagai umat Islam, kita adalah dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Baitul Maqdis itu sendiri. Bukan hanya pada rakyat di sana, tapi kita di sini, di Malaysia dan di merata tempat. Bukan dengan hanya kita memberi derma, tapi kita juga perlu tingkatkan ilmu kita berkenaan dengan sejarah tentang Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi perakhirannya semoga kita semua, kami bertiga dan anda yang mendengar dapat meningkatkan ilmu dari segi dan terhadap isu-isu Baitul Maqdis dan sejarah Baitul Maqdis. InsyaAllah. Jadi itu sahajalah kot. Kita jumpa di lain sesi. Assalamualaikum.